Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Pada kali ini saya akan masak ikan gelama masak kicap. Ini adalah pemandangan Sungai Muar yang saya pancing ikan. Ini adalah ikan gelamanya saya dapat hasil pancingan saya. Alhamdulillah pada malam tu saya dapat lebih kurang 6 ekor ikan. Okey, ini adalah cara-cara untuk saya membersihkan ikan gelama. Sebentar lagi saya akan tunjukkan apa orang kata hasil ikan yang saya dapat. Pada malam ni saya cuma masak 3 ekor saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak nak masak 6 ekor banyak. Ni ikannya baru saja kita dapat, masih keras lagi masih keras lagi. Ni ikannya kecil sikit. Yang ini ikan orang panggil ikan gelama moncong. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, berkilat, mata pun berkilat. Tengok, nampak masih keras lagi. Bukan keras disebabkan oleh ais, tetapi sebabkan dia baru saja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Okey tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita nak membersihkan ikan gelama ni. Dia mempunyai sedikit sisik, tetapi sisiknya tidaklah terlalu kasar. Hanya dengan menggunakan pisau saja pun sudah boleh bersihkan sisiknya. Berkilat-kilat ikan ni macam lampu. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita bersihkan dia atas, bawah, depan, belakang. Kita basuh sikit lah. Sisik dia tu halus sangat, takut mengganggu kita punya penyiangan ikan. Apa punya bahasa lah, penyiangan. Okey, setelah kita bersihkan sisik-sisiknya itu semua, bersihkan, pastikan betul-betul bersih. Saya akan buang moncong dia. Ada orang tak buang, ada orang buang, tapi saya buang lah. Mengikut tradisi keluarga saya, memang dia buang. Jadi dah terikut-ikut, jadi ikutan. Okey, kita belah sikit perut dia. Tuan-tuan dah nampak, itu adalah kantung udara. Ikan ni kalau dia bersaiz besar, orang kata mungkin 10 kilo kot berat dia, boleh mencecah belasan ribu. Sebab orang bukan beli ikan tu yang mahal, tapi kantung dia tu. Tu kantung dia. Ikan ni sebenarnya boleh capai 10 kilo, kata sampai boleh mencapai 15 kilo di Sungai Muar. Di sungai lain saya tak pasti. Okey tuan-tuan dan puan, kita bersihkan perut dia. Sebab kita nak makan ni, kita kena betul bersihkan betul-betul. Inilah kelebihan kalau kita masak di rumah. Kebersihan dia tu kita boleh jamin. Okey, saya potong sedikit, bukan potong saya belah dua ikan ni supaya masa dia goreng tu tidaklah terlalu panjang dan memudahkan penggorengan. Ni saya bersihkan kali ke. Tengok ekor dia pun terjongkit lagi. Kalau kita beli ikan di pasar, orang kata pasar supermarket besar-besar tu, ekor dah tak terjongkit dah. Dah jatuh ke bawah dah. Okey, kita buang sikit mulutnya. Okey. Tuan-tuan tak buang pun tak apa, ikut tuan-tuan punya kehendak. Kita potong perutnya pula. Tengok ada kantong dia tu. Ada setengah orang kantong ni dia simpan, dijemur. Saya taklah. Sebab ikan ni pun tak banyak kan. Okey, kita potong dua juga. Sebab ikan gelama jenis ni memang jenis panjang, tapi dia boleh saiz besar lagi sebenarnya. Walaupun ini dah ada telur, dia akan boleh membesar lagi. Kalau yang saiz besar tu dia dipanggil ibu gelama, kalau saya tak salah lah. Okey, kita dah potong dua. Seterusnya saya bersihkan ikan gelama moncong. Saya panggil ikan gelama moncong, tapi saya tak tahulah tuan-tuan dan puan panggil ikan apa. Ikan ni pun memang kita boleh nampak di pasar. Harga ikan ni mungkin dalam anggaran 8 ke 15 ringgit sekilogram, mengikut kepada saiz. Kita buang sikit moncong dia tu. Kita belah perut. Okey, yang ini pun ada kantung dia, tapi saya tak tahulah ikan gelama ni kalau saiz besar kantung dia diambil ke tidak. Tapi kalau ikan gelama yang panjang tadi tu memang diambil. Okey, jadi yang ini kecil sangat, kita tak payah potong dua lah. Kita biarkan dia seekor saja. Okey, seterusnya kita basuh saja menggunakan air bersih.
Ikan gelama ni dia apa orang kata, dia tidak terlalu hanyir macam ikan semilang ke ikan mayong. Sekadar basuh dengan menggunakan air bersih. Inilah kelebihan kita masak di rumah. Kita dapat pastikan kebersihan ikan itu, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita sediakan bahan-bahan untuk menumis kuah dia, iaitu kicap dia, iaitu bawang merah, bawang putih, halia dan cili siam. Tak kisah cili tu tuan-tuan dan puan-puan nak pakai cili apa, cili besar ke, cili padi ke. Saya ada cili siam, saya pakai cili siam. Seterusnya saya sediakan kuali untuk menggoreng. Ini kuali saya, bukan kuali melekat bukan kuali tanpa melekat ini kuali memang melekat, tapi orang kata inilah kuali lama-lama ni. Ini sajalah yang saya ada untuk menggoreng ikan. Ikan tu tadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan perlu gaul dengan kunyit dan garam saja. Dia tak perlu dibasuh dengan air asam ke apa dan sebagainya. Okey. Inilah hasil ikan yang saya telah garamkan dan kunyitkan dia. Okey. Dan seterusnya kita goreng dahulu ikan ni sebelum kita buat dia punya kuah kicap dia. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng ikan ni tuan-tuan dan puan-puan jangan terlalu api besar, nanti dia cepat hangus, ataupun jangan api terlalu kecil, nanti apa orang kata lambat sangat masak. Okey. Saya masak ni menggunakan penyepit lah, senang sikit nak terbalikkan, nak letak dia. Lagipun saya masak tak banyak, sekali masak. Okey, tuan-tuan dah nampak perubahan dia tu. Bila dia dah macam garing sikit tu, kita terbalikkan dia. Jangan terlalu kasar, nanti isinya hancur. Sebab ikan yang baru naik ni, isi dia sangat lembut. Sangat lembut. Tetapi bila kita makan ikan tu memang rasa kemanisan dia, sebab tak kena air batu. Okey, bila dia dah nampak macam garing tu semua tu, tuan-tuan dan puan-puan nanti bolehlah angkat dia. Tapi ini kita balikkan sebab kita tengok ada bahagian yang masih belum garing lagi. Pada malam ni saya tak menggunakan kayu api, saya menggunakan gas dapur ni sebab dah malam kan. Saya bawa balik mancing pun pukul 11.30 malam. Saya masak ni pun tengah-tengah malam. Okey, bila dah nampak garing tu, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah tuskan dia dan angkat, masukkan ke dalam pinggan. Okey, saya lebih suka penyapit ni sebab kita boleh jentik-jentik minyak tu. Saya panggil jentik-jentik, bukan jentik-jentik nyamuk macam menjentik, lebih kurang lah, titiskan begitulah, tanpa perlu pakai penapis. Kan banyak sangat nak basuh. Dah malam-malam ni dah penat balik mancing ni, nak cepat tidur. Okey, seterusnya kita masukkan sedikit kulit kayu manis dan bunga cengkeh. Sikit je, jangan banyak-banyak, untuk bagi dia rasa. Lagipun kita masak ikan pun tak banyak. Seterusnya kita masukkan bahan-bahan hirisan tumis yang kita sediakan tadi. Okey, hati-hati. Okey. Kita goreng dia dengan kadar api sederhana. Jangan terlalu besar api dia, nanti hangus. Dan kita gaul. Dan minta maaf lah tuan-tuan dan puan-puan, saya punya senduk ni dah tak tahu mana pemegang dia. Hilang tak ke mana. Tikus bawa lari barangkali. Okey, kita gaulkan dia. Okey, kita gaulkan dia supaya kekuningan tu sebati. Senang saja resepi ni tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita masak, insya-Allah jimat RM10. Sekarang ni harga barang semua naik. Makan kat luar pun mesti mahal, harga pun mahal. Bagus kita masak di rumah, insya-Allah. Okey, ini adalah daun 5 purut yang saya petik di tepi rumah. Ada 3 helai saya ambil dan kita koyak-koyakkan sedikit ujungnya bagi dia punya bau tu naik. Saya suka bau daun 5 purut ni.
Saya suka masak sebab dia wangi, bau-bau lemon, menghilangkan hanyir. Sebab tu saya tanam. Dan episod-episod yang lepas yang akan datang, saya akan tunjuk tanaman-tanaman yang saya tanam di tepi rumah. Jadi kita jimatlah RM2-3, tak payah beli daun 5 purut saja kan. Okey, ni adalah garam. Letak sedikit saja garam sebab dalam kicap tu pun dah ada garam sebenarnya, dan di dalam ikan tu pun dah ada garam. Kurangkan garam di dalam makanan. Okey, ini adalah kicap lemak manis yang saya gunakan. Kicap lemak manis ataupun kicap lemak, jenis jalin. Tak kisah tuan-tuan nak pakai kicap apa sekalipun, tak semestinya pakai kicap jalin yang saya ada ni. Saya pun tengok dalam peti ais ada kicap ni, sapu saja. Okey, kita gaulkan dia, gaul. Tak payah letak air tuan-tuan perempuan, jangan basah sangat. Ada orang tanya kenapa tak letak asam kemping ke apa. Saya tak suka terlalu masam. Lagipun daun 5 purut tu pun dah buatkan macam rasa lemon. Senang saja masakkan ikan kalau mau masak kicap ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dah siap dah sebenarnya. Kita bagi dia sebati, gaul-gaulkan dia. Bahan-bahan tu lebih banyak lagi sedap. Itu saja. Kita telah tutup api dan kita angkat dan dituang ke dalam ikan. Saya suka tuang atas ikan goreng sebab saya nak masa makan tu ada rangup-rangup. Kalau dimasukkan dalam kuali tu, rangup-rangup tu dah hilang. Okey tuan-tuan dan puan-puan, itu saja masakan saya pada kali ini, iaitu ikan gelama hasil pancingan masak kicap. InsyaAllah saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat mencuba ilmu yang saya sampaikan pada kali ini. Selamat mencuba tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum.